Boleh ke orang yang dah beku selama berjam-jam boleh hidup kembali? Kalau dia hidup semula, apakah dia akan normal macam sebelum ini? Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Tak ada apa sebenarnya yang boleh kita sangkal dengan kuasa Tuhan. Bila je Allah kata kun fayakun, maka benda tu akan jadi tanpa was-was. Sebagai seorang yang Muslim, kita kena percaya apa benda yang berlaku dalam dunia ni semuanya adalah kehendak Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang Maha Esa, seorang gadis yang telah beku selama hampir 6 jam akhirnya telah hidup kembali. Kalau difikirkan secara logik sains, remaja ni sebenarnya dah tak ada harapan untuk hidup dan dia memang dah mati. Sebabnya gadis ni telah terperangkap dalam salji yang sangat-sangat sejuk sampaikan tubuh dia membeku. So without wasting any time, let's get started. Seorang gadis yang berusia 19 tahun iaitu Jane Hilliard telah beku dalam salji selama 6 jam. Kisah ni berlaku 40 tahun yang dahulu, sekitar Disember tahun 1980. Pada masa tu Jane telah balik daripada jumpa dengan kawan dia di Pekan. Dan lepas dia jumpa kawan dia tu, dia pun baliklah ke rumah dia di Langby, Minnesota, Amerika. Jalan pada masa tu sangatlah licin sebab jalan ni dah diselaputi dengan ais. Masa Jane tengah drive nak balik ke rumah dia, secara tiba-tiba kereta dia telah terbabai sebab dia lalu dekat jalan yang berais. Kesan daripada aksiden tu, kereta Jane ni dah rosak dan tak boleh nak bergerak. Walau bagaimanapun, keadaan Jane pada masa tu selamat dan tak ada kecederaan yang serius. Disebabkan suhu pada masa tu sangat sejuk, salji tebal, berangin, malam pula dan suhu pula mencecah sekitar negatif 25 darjah Celsius hingga negatif 30 darjah Celsius. Dalam suhu yang sangat-sangat sejuk macam ni, macam-macam kejadian boleh terjadi dan ada kemungkinan besar juga akan berlakunya hypothermia, iaitu suhu badan akan turun secara mendadak. Dan kalau terjadi hypothermia ni, ada kemungkinan juga untuk mati. Lepas tu Jane fikir kalau dia stay dalam kereta tu, dia boleh mati kesejukan. Jadi dalam cuaca yang sangat-sangat sejuk, Jane decide untuk keluar daripada kereta dia dan dapatkan bantuan daripada kawan dia. Masa Jane berjalan keluar menuju ke rumah kawan dia, kaki dia dah mula terasa sejuk yang sangat-sangat mencengkam. Tetapi Jane ni masih lagi teruskan berjalan. Jane teruskan nekat dia untuk berjalan ke rumah kawan dia yang sejauh 3 km. Lebih kurang pada pukul 1 pagi, Jane dah sampai ke rumah kawan dia. Dan secara tiba-tiba pandangan dia menjadi gelap dan dia pengsan. Just tinggal beberapa detik je, Jane ni sebenarnya nak sampai ke pintu rumah kawan dia. Macam beberapa langkah sikit lagi nak sampai, tapi Jane ni dah pengsan. Punca kejadian Jane pengsan adalah disebabkan Jane telah mengalami keletihan yang sangat melampau dan tubuh badan Jane dah mengalami hidrasi disebabkan kekurangan air dalam badan. Korang bayangkan dia dah berjalan sejauh 3 km dalam cuaca yang sangat-sangat sejuk, berangin, malam lagi. So that's why lah tubuh badan dia boleh kehilangan air dalam badan. Pada malam tu, tubuh badan Jane telah dibiarkan terdedah pada suhu yang sangat-sangat tinggi dan sejuk tanpa disedari oleh kawan dia sekalipun. Sedangkan Jane tu pengsan dekat rumah dia. Yelah, siapa juga nak expect ada orang datang pukul 1 pagi kan? Pada pukul 7 pagi, Jane telah dijumpai oleh Wally Nelson, iaitu kawan dia. Dan Wally jumpa Jane berada di laman rumah dia. Masa Wally jumpa Jane, keadaan tubuh Jane pada masa tu kaku dan keras disebabkan tubuh badan Jane telah diselaputi salji yang tebal selama berjam-jam. Masa Wally jumpa Jane, mata dia dah terbuka luas dan dia kata muka Jane pada masa tu macam hantu. Lepas tu, Wally ni heret Jane dengan tarik collar dia masuk ke dalam porch dan dia ingat masa tu Jane ni dah mati sebab Jane langsung tak bergerak. Tapi tiba-tiba Wally nampak ada bubbles yang keluar daripada hidung Jane. So dia fikir Jane ni masih hidup. Keadaan Jane pada masa tu macam diibaratkan daging yang baru keluar daripada freezer. Korang bayangkan macam mana keadaan dia yang keras macam tu. Lepas tu Wally angkat Jane masuk ke dalam kereta dia dan dia bawa Jane ke hospital berdekatan yang lebih kurang 10 minit daripada rumah dia. Jane dibawa ke hospital ni dengan harapan dia dapat diselamatkan sebab keadaan dia pada masa tu totally beku, okay? Beku daripada kepala sampai ke kaki.
Dr. George iaitu doktor yang merawat jin kata dia yakin yang sebenarnya jin ni memang dah tak ada harapan nak diselamatkan lagi, disebabkan keadaan jin tu sendiri dah macam daging yang baru dikeluarkan dari peti ais. Masa awal-awal jin dah sampai dekat hospital, Dr. George ni memang dah yakin sebenarnya jin ni memang dah mati. Sebab masa dia sampai tu, dia gunakan lampu solar ni untuk cek mata. Tapi tak ada respon daripada jin. Doktor ni pun fikir macam mana lagi cara dia nak selamatkan jin. Korang bayangkan Dr. George ni guna jarum nak cucuk, jin pun tak tembus dan jarum tu pun boleh patah. Korang bayangkan macam mana kerasnya jin pada masa tu. Dan pada masa yang sangat-sangat kritikal ni, degupan jantung jin memang sangat-sangatlah perlahan, iaitu 8 degupan jantung selama 1 minit. Kalau manusia normal, degupan jantung dia 60 hingga ke 100 degupan dalam masa 1 minit. Korang bayangkan 1 minit tu cuma 8 degupan jantung sahaja yang berdegup. Dr. George ni pun cubalah bermacam-macam cara untuk selamatkan jin. Dan akhirnya Dr. George ni ambil keputusan untuk letakkan peg hangat di sekeliling tubuh jin. Dan diorang harap dengan menggunakan peg panas tu boleh menghangatkan tubuh jin dan boleh tingkatkan suhu badan jin kembali. Pada pukul 1 petang, jin dah mula sedarkan diri dan dia pun minta air. 3 hari kemudian, jin dah mula dapat gerakkan kaki dia. So dia bernasib baik sebab kaki dia tak kena potong oleh doktor dekat situ. Sebabnya dalam dunia perubatan, kalau tubuh badan seseorang tu beku, oksigen tak dapat mengalir masuk ke dalam otak dan juga organ-organ yang lain. Dan ada kemungkinan besar salah satu organ dalaman dalam badan seseorang tu boleh membusuk dan akan rosak selama-lamanya. Tapi jin ni sebenarnya sangatlah bernasib baik sebab dia tak mengalami sebarang komplikasi tersebut. Selepas sehari jin sedar daripada mimpi ngeri dia, dia kemudian telah dimasukkan ke dalam ICU selama 6 hari dan kemudiannya dia telah dibenarkan keluar. Jin kata dia sendiri tak sedar yang dia sebenarnya hampir mati. Yang dia ingat masa dia pengsan dekat rumah Wally Nelson tu, dia terbangun je, dia dah ada dekat hospital. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang enjoy dengan video aku. Walaupun cerita ni sebenarnya pendek, tapi aku harap korang sukalah. Dan pada korang yang belum lagi subscribe aku punya channel, please subscribe, like dan komen serta share video ni kalau korang rasa video aku ni menarik. Dan kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang.